Welcome to the universe of the Amin Idris Show. Join us on a journey through the corridors of knowledge, inspiration, and the compelling narratives that shape our world on Nero stage with the one and only Amin Idris. Assalamualaikum everyone. How's everything? First and foremost, let's give a round of applause to KL Podfest for the very first program in our country. All right? Congratulations to the organizer, and I would like to welcome our guest today. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beri ketepukan kepada Yang Berhormat Dr. Zamri Zainuddin. Tepukan untuk beliau. And all the way from Perlis, Sahibul Samahah Mufti Perlis, Dr. Mazhar, siapa tak kenal, ladies and gentlemen. Dr. Khairuddin At-Takiri, tepukan untuk beliau. Okey, kita punya sembang-sembang hari ini, saya bagi tahu kepada tetamu-tetamu, kita bukan ceramah, kita podcast. So kita tak ada macam, perjuangan kita, tak ada. Kita let hari ni insya-Allah. Jadi kita punya sembang adalah tentang taksub agama, taksub politik. Okey, sebelum tu nak tanya khabar Yang Berhormat Dr. Zamri, sihat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Okey, alhamdulillah. Macam mana kerja jadi wakil rakyat? Ni first time kan doktor kan? Yeah, first time, berbeza of course. Dulu doktor motivator, penceramah kan, buat motivasi. Bila dah jadi wakil rakyat ni macam hidup okey? Ya, bezanya lebih dekat dengan masyarakat lah. Oh. Dan mula. Itu jawapan politik ke jawapan jujur? Jujur. Hidup okey eh? Ya, okey. Alhamdulillah. Dr. Khairuddin, sejak masuk UMNO macam mana? Daripada PAS dulu. Okey, guna mic doktor. Mic. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ugutan ke ataupun hidup macam biasa? Tak ada, biasa saja. Biasa eh? Dan ramai orang tak tahu, Dr. Mazhar sewaktu zaman student dulu seorang aktivis. Dr. Mazhar, sejauh mana keagresifan Dr. masa zaman student dulu, zaman pelajar dulu? Pelajar biasa. Macam saudara Amin lah, masa duduk UIA dulu, seratus lah. Alamak, dia bagi aku balik. Okay, so topik kita hari ini tentang taksub agama, taksub politik. So, are you ready guys? Let's be Okay, boleh bagi tu pegang untuk anda semua dulu. Come on, alright. Okay, let's begin our talk today. Jom, kita mulakan. So let us begin our discussion tentang taksub ni. Kita nak faham dulu taksub. Apa maksud taksub pada pandang sudut setiap panel kita. Saya nak mulakan dengan Dr. Zamri. Dr. Zamri faham taksub ni apa dia? Ya, taksub ni kalau merujuk kepada Kamus Dewan edisi yang keempat, dia adalah merupakan kuat pegangan atau keyakinan yang keterlaluan. Perkataan keterlaluan tu dah jadi penting terhadap sesuatu atau seseorang, ataupun bahasa mudahnya kita nak katakan fanatik lah. Dalam sinonim dia boleh katakan fanatik, keterlaluan, pelampau dan ekstrim, dan dia adalah satu konotasi yang negatif lah. Ya. Dr. Khairuddin ada pandangan berbeza ke nak tambah ke? Ya, lebih kurang saja. Pertama, kalau rujuk pada pandangan Al-Imam Al-Munawi ketika menghurai hadis tentang ta'assub ini, dia kata mu'awanatuz zalim, tolong orang yang zalim. Maksudnya tolong saudara sendiri, rakan sendiri, kawan sendiri, tapi dia zalim. Itu yang dikatakan ta'assub. Boleh tak Dr. Mazhar, saya kata taksub ni ialah bila geng sendiri buat salah, kita cover kau-kau. Bila bukan geng buat salah, kita hentam habis rapat dinding. Taksub ni mudah untuk bahasa kitanya, kita menyokong sesuatu pihak tanpa mengira betul tu pun salah. Kita tak perlu dalil, kita perlu hanya aku nak sokong dia. Aku sokong dia, aku percaya kat dia, aku akan kata dia benar. Aku tak perlu tahu apa hujah dia. Kalaupun 1000 dalil kau datangkan, 10 alasan yang benar kau datangkan, 1000 alasan yang benar kau datangkan, aku tak peduli. Aku penting kau sokong dia. Itu taksub. Oh, clear. Simple saja. Sebab daripada perkataan taksub datangnya asabiyah. Asabiyah. So guys, so far kita boleh have a common ground. Kita dah faham apa tu taksub.
Maksudnya bila kita dah melampau, kita dah fanatik, kita support dia tak kira whatever it is, betul ke salah. Cuma Dr. Zamri, bila sebut pasal taksub ni, boleh ke saya kata kita susah nak mencapai kematangan politik kerana ketaksuban? Ya, kematangan politik ni memang susah nak capai, termasuklah agama sekalipun kalau ada ketakasuban. Sebab agama ni dibina atas dasar hujah, dalil. Begitu juga politik, dia ada setengah menggunakan ideologi masing-masing. Begitu juga ada yang menggunakan akidah perjuangan dia. Maka bila ada ketakasuban kat situ, dia tidak boleh membuka kepada ruang perbincangan dan keharmonian kat situlah. Jadi kadang-kadang kita kena beza juga sedikit. Apakah yang dikatakan komitmen dan istiqamah dan apa juga yang dikatakan taksub. Wah, dia ada beza. Committed dengan taksub ada beza. Mungkin ada garis pemisah yang haluslah di situ. Sebab kadang-kadang orang yang committed ni kadang-kadang dituduh taksub pun ada juga. Dia bersungguh buat committed buat kerja. Tapi lah kau taksub. Contoh Tadi langgar-langgar kebenaran dan sebagainya, berlaku kezaliman, menolong perkara yang tidak betul. Maka ini contoh-contoh general lah. Contoh committed yang Dr. Zamri boleh bagi kat kita untuk nampak apa maksud committed yang disalah anggap taksub tu. Okey, macam parti politik yang disebut sebagai komitmen ataupun geng-geng walaun lah. Biasa dengar kan? Ya. Ini adalah satu keiltizaman yang hebat sebenarnya. Bahkan podcast baru-baru ni daripada KS sendiri keluar sekejap mengesahkan bahawa PAS sebagai contoh adalah satu yang sangat walak, sangat taat, sangat tak ada masalah berbanding saya dengar parti-parti KJ yang sebut walak itulah. Macam dia pernah dengar kuliah PAS. Walaupun cuba ditambahkan dengan itu ada sedikit tambahan daripada kerajaan-kerajaan negeri punya support. Tetapi sebenarnya banyak lagi kerajaan-kerajaan negeri yang di bawah PAS yang dominan seperti mana di Selangor, begitu juga di Perak dan Pahang. Tetapi dia tidak mempunyai dana daripada negeri. Itu menunjukkan pujian yang diberikan luar daripada konteks PAS sendiri sebagai sebuah parti politik, menunjukkan dia adalah satu benda yang penting. Sama macam Omar mengatakan la Islam illa bi jamaah wala jamaah illa bi imarah wala imarah illa bi ta'ah. Tidak ada Islam tanpa ada jamaah, tak ada jamaah tanpa ada kepimpinan, tak ada kepimpinan tanpa ada ketaatan. Jadi ketaatan itu kadang-kadang boleh salah tafsirkan, ada kalanya garis yang halus dengan satu tomahan yang mudah mengecop, ini taksub ni. Ada kalanya begitulah. Dalam UMNO ada macam tu. Yalah, doktor dah biasa dalam PAS. Dah faham apa maksud Dr. Zamri. Dalam UMNO ada macam tu. Committed, taksub. Walak, istilah walak tu bahasa Melayu panggil setia. Kesetiaan ini ada pada semua orang, pada semua organisasi. Semua organisasi mesti asalnya pada walak dulu, ketaatan dan kesetiaan kepada apa yang diperjuangkan. Tetapi walak kita sebenarnya pada Islam dulu, pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul. Itu walak kita. Dan pada orang beriman. Maka kalau walak kita pada Islam, Islam pas saja benar, tidak mungkin sesat. Tetapi walak kepada kelompok, kumpulan dan sebagainya terdedah kepada kesilapan. Maka bila kita tetap menyokong, mendokong walaupun salah, itu namanya ta'assub, itu namanya fanatik. Tentulah kalau kita ambil tentang hadis berkaitan dengan ta'assub, Nabi sebut hadis man qutila tahta ra'in ammiyah, siapa yang terbunuh di bawah panji kesesatan, apa dia? Yad'u asabiyatan, dia menyeru kerana asabiyah dia, wa yang suruh asabiyatan, dan dia bantu kerana asabiyah. Faqitlatun jahiliyah, mati jahiliyah. Maknanya kalau mati membantu kerana silap, kerana salah tak dibantu, itu mati katak lah namanya. Jadi anak kunci ialah tidak boleh menyokong atas kezaliman. Itu nama ta'assub ataupun fanatik. Satu benda yang saya perasan Dr. Mazhar daripada saya zaman student sampai sekarang ialah Dr. Mazhar mengkritik semua orang. Ada masa Dr. Mazhar kritik PAS. Tak sampai 2 hari dia kutuk UMNO pula. Ada orang kata Dr. Mazhar ni tak ada pendirian. Sebab apa? Tak sokong parti politik. Ini tak walak ni. Macam mana Doktor? Dia sebenarnya dia beza antara komitmen ataupun committed dengan organisation ataupun dengan mana-mana pertubuhan dengan taksub ni. Taksub ni kita is not satu garis halus
Tapi ia garis jelas. Taksub ni, kita tajuk kita taksub. Ya. Taksub ni kita menyokong sesuatu pihak tanpa memerlukan alasan. Tanpa dalil. Buta lah kiranya. I Sokong need- buta. I need no reason to support you. Oh. Itu maksudnya taksub. Jadi kita akan sokong satu orang tu. Pertama kesokongan itu mungkin bermula dengan cinta. Dia tak semesti agama. Ya. Kita sokong satu pasukan tu. Pasal apa? Aku suka. Ya. Dia salah, dia betul, aku tak penting. Dalam syiar Dia jahil- sokong Arsenal. Mula-mula power, lalah tak power. Dia tak- tetap sokong. Dia tak sokong. Walaupun kau tu teruk pun, dia sokong. Walaupun kawan dalam politik sama. Walaupun berubah-ubah. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain, aku sokong juga. Tak kira. So dia itu taksub. Taksub tu yang kita nak tentang. Sebab tu dalam puisi jahiliah dia kata, wa ma ana illa min ghuzayyah in ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyati arshudu wa in ghawait. Aku tidak lebih daripada pok aku. Jika dia betul. Jika dia sesat pun aku okey. Aku tak kira. Aku penting tim aku penting parti aku. Committed, dia beza. Committed, orang yang taksub boleh jadi committed. Biasanya orang taksub committed lah. Taksub committed ni mungkin orang tu pertama dia nilai dulu. Setelah dia nilai, dia ni betul ni. Setelah jelas betul, baru dia sokong. Baru dia bagi walak. Tapi kalau ternyata pada satu ketika orang tu tak betul, dia tarik sokongan. Kalau itu dia tak ada taksub. Sebab itu apabila naik semua khalifah dalam Islam, mereka semua menjelaskan yang sama. Bahawasanya in ra'aitumuni i'wijajan wa qawwimuni. Jika kamu tengok aku salah, kamu kena betulkan aku. Dia tak kata aku salah, aku betul, aku khalifah, you orang follow. Dia tak kata. Kau siapa? Kau siapa? Jadi ini tak ada dalam kamus orang-orang yang berfikir secara matang. Ini adalah kamus orang yang telah memandulkan akalnya, membuat keputusan untuk mengikut apa saja yang datang daripada kumpulannya. Saya rasa itu orang yang paling tidak istiqamah. Dia sama ada istiqamah dengan parti ataupun istiqamah dengan prinsip. Istiqamah dengan prinsip, kadang-kadang tak istiqamah dengan parti. Saya bukan masalah orang boleh tukar parti, ini cerita lain. Tapi saya cerita ialah masalah pendirian kita terhadap. Saya beginilah, ada isu saya sokong PAS. Ada isu saya sokong UMNO, saya base kepada isu tu lah. Bukan saya kata isu apa? Tak penting. Aku UMNO. Tak penting, aku PAS. Pada saya itu taksub. Itu taksub. Okey. Guys, so far okey ya. Kita jarang tahu pukul 5 sembang politik berat macam ni. Biasanya time gini kita lepak-lepak, betul tak? Dr. Khairuddin, dia satu lagi, mana dulu kita taksub agama menjadi ketaksuban politik ke ataupun taksub politik jadi taksub agama? Dia dua isu yang beza tadi. Okey. Kalau kita dengan agama, kita Islam. Mesti kita walak pada Islam, mesti kita taat pada Islam dan tak mungkin Islam salah. Okey. Cuma taksub tadi isunya adalah isu membantu atas kezaliman. Tak mungkin Islam suruh bantu atas kezaliman, tak ada, tak berlaku. Jadi itu isu beza, tak boleh kita kait dengan agama. Isu kita lah isu politik, isu taksub pada kelompok kita. Kelompok kita, sama ada kita Muslim atau bukan Muslim, ataupun tak ada agama, terdedah kepada betul dan salah. Tapi kalau agama sendiri Islam tu sudah pasti betul, tak mungkin kita bertikai lagi. Tapi kelompok tadi, pertubuhan ke persatuan ke apa, dia terdedah pada silap pada perjalanan hidup dia. Maka bila disokong pada yang silap, pada perjalanan hidup tadi, maka itulah namanya taksub. Dia dah sebut tadi. Kita tak walak kita lain, ketaatan kita lain, tapi taksub ni dia kira sokonglah, apa jadi pun sokong. Dan benda tu memang pernah berlaku, kita rasa benda tu. Dulu Dr. Asif pun asapah juga. Dulu saya ingat ketika mana pembongkaran sedang berlaku. beliau untuk dia ajak balik pada PAS, Ustaz Harun dulu, kita Ustaz Harun, arwah Ustaz Harun Tayyib dulu. Saya kata tak perlu, saya kata tak perlu masuk PAS. Kekal sebagai orang yang boleh kritik semua orang lah. PAS boleh kritik, UMNO boleh kritik. Itu dah bagus untuk kita. Berarti ada orang yang boleh memandu parti yang dikritik silap. Sebab orang parti ni ke mana pun dia ada halangan dia. Dia kena ikut parti dia. Kalau dia ada disiplin setuju, dia. Disiplin. Kalau tak setuju, dia diam. Tak mungkin kritik sebab dia kena diam. Kalau dia bercakap berarti dia melanggar disiplin parti dia.
Kita cakap, kita perlu satu kelompok ketiga yang boleh melihat satu isu dalam pelbagai dimensi. Yang boleh mengkritik parti kita salah, mengkritik kerajaan kita salah, dan menyokong kita betul. Jadi bagi saya itu realiti semak dan imbang yang ada pada hari ini lah, kita kena kekalkan begitu. Saya boleh dua. Boleh. Yang pertama ialah saya mungkin berbeza sikit. Boleh jadi orang tu sokong yang betul tapi dia tak masuk. Contohnya dia sokong kebetulan betul, bukan kerana hujah. Dia sokong satu hal, dia tak tahu betul salah, tapi dia tahu kerana itu parti dia. Tiba-tiba betul. Dia kata tengok. Tapi semasa dia sokong bukan kerana Betul. bukan kerana alasan. Itu fanatik juga, itu taksub juga. Taksub, nak elak taksub, you mesti sokong wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada pengetahuan mengenainya. Yang kedua ialah, saya setuju apa yang Dr. Khairuddin sebut, tapi itu dalam kerangka politik Malaysia. Dalam politik sebahagian negara-negara yang lebih matang, kadang-kadang di parlimen boleh jadi ahli parlimen tu parti A, tapi dia dalam keputusan tertentu dia support keputusan yang lain, dan itu tidak dianggap kesalahan dalam parti dia. Hanya dalam negara kita je. Kalau buat macam tu kena ambil tindakan parti, kita pelik sikit. Tapi maksudnya kita tidak sampai kepada tahap maturity yang cukup. Suppose dalam isu-isu yang bukan asas parti, kalau ahli parti itu mempunyai pendirian, dia sokong dalam benda-benda yang macam katalah kerajaan buat satu dasar ataupun dia pembangkang, dia nak sokong. Benda tu bukan usul pada pembangkang dia. Tapi itu sepatutnya tak menjadi halangan bagi politik yang matang. Tapi kita kalau macam tu saja dah nak diambil tindakan oleh lembaga disiplin. Itulah masalah kita, menyebabkan kita kurang dapat. Politik kita belum matang. Belum cukup matang. Itu kata UMNO, Tuan Mazhar. Pah pula, andai katalah kan. Majlis Syura kata pendirian A. Tiba-tiba ada ahli PAS, tak kira lah, DUN ke, ADUN ke, ahli parlimen ke, dia ada pandangan yang tak sehaluan dengan keputusan Majlis Syura. Adakah dia dikenakan tindakan ataupun memang dia tak dibenarkan bersuara? Faham macam mana? Apa disiplin dia? Ya, sebenarnya sebelum keputusan, saya rasa banyak organisasi dan badan-badan pun buat macam tu. Sebelum keputusan terakhir dibuat, kita mesti membuka pandangan sehinggalah ke akar umbi, sehinggalah ke anak-anak buah bawahan untuk menerima seluruh pandangan tersebut. Tetapi masalahnya bila dah terlampau banyak pandangan, terpaksa membuat keputusan. Di sini mungkin terpaksa berkorban dengan pandangan yang ditolak, terpaksa terasa dengan pandangan yang tidak diterima. Dan nak tak nak kita kena terpaksa buat keputusan. Saya ambil contoh macam konflik MN dan PN hari itu kan. Kita kalau boleh bahas sendiri. Ya, MN PN. Ya. Lama tak dengar. Kita nak seramai mungkin untuk bersatu di bawah satu payung. Seramai-ramainya payung perpaduan, khususnya Melayu Islam, dan tidak meninggalkan orang yang non-Muslim yang tidak ekstrim. Itu dia punya slogan. Tetapi apabila diberikan kata dua untuk memilih sama ada A ataupun B, apa yang kita ada pilihan. Melainkan perlu membuat keputusan ketika itu, dan pucuk pimpinan setelah mana memberikan keputusan, kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat kepada keputusan tersebut, walaupun kita yakin memang ada satu dua pandangan ataupun lebih daripada itu yang tidak bersetuju. Itulah disiplin kita apabila telah keluar sesuatu keputusan. Yang kalau ada ahli yang pandangan berbeza, adakah dia akan dikesampingkan ke ataupun mungkin dipeti sejukkan ke? Yalah, kau tak walak pada keputusan syura? Dia tengok kepada case by case lah juga. Ya. Tapi yang selalu kita dengar, macam saya rasa Dr. Mazhar pun ada selalu menyebut tentang konsistensi tentang keputusan, sekejap begini. Saya ambil contoh lah sebagai satu hujah, bagaimana Rasulullah SAW sendiri pun dia ada pelbagai keputusan yang seolah-olahnya mata kasar kita bertukar-tukar. Tapi adakah kita nak cakap Rasulullah ni flip-flop? Ketika mana di Mekah dia berlawan dengan kafir Quraisy. Kemudian bila ada perjanjian Hudaibiyah, kemudian dia berbaik dan tulis agreement untuk berbaik. Kemudian bila dah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah, dia serang balik ataupun lawan balik kafir Quraisy. Kejap sokong, kejap lawan, kejap sokong balik. Adakah kita nak kata Rasulullah flip-flop? Tak sesuai. Jadi itulah juga kondisinya ada kalanya. Bila bertukar-tukar keadaan dan situasi,
Dan dalam kaedah fiqh pun ada menyebut taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Ya. Bertukar hukum ni ada kala jangan bertukar situasi dan zaman dan keadaan. Jadi itu punca dia. Jadi bila badan yang berautoriti seperti Majlis Syura Ulama dengan kuasa-kuasa sebagai contoh presiden dan seumpama dengannya yang ada dalam perlembagaan dan tidak melanggar perlembagaan untuk memberikan pandangan putus, ya, ahli bawah perlu mendengarnya dan berdisiplin untuk mentaatinya. Saya boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Ustaz jangan risau, kita podcast ni sembang je Ustaz. Pasal saya pun ada fokus sendiri tu jadi rasa macam nak bercakap. Dia membuat-buat fikrah dan Dah hujah. pasal sembang lah kan. Saya setuju Dr. Zamri sebut tadi ni. Memang kalau ada keputusan yang telah diputuskan secara sepakat di dalam mesyuarat, keputusan itu hendaklah dipatuhi lah. Collective responsibility, Yang tu yang dibawa keluar. Cuma maksud saya tadi di parlimen bagi keputusan-keputusan yang bukan menjadi usul asas kepada parti. Cuma mungkin saya berbeza sikit ialah dia punya Nabi, saya penulis kepada text and context, the importance of understanding text and context. Kita tu menjadi rujukan di Universiti Jordan. Ya. Jadi teks dan konteks ni dia macam ni. Dia memang ada keputusan kita yang berbeza tapi asas kepada keputusan tu tak berbeza. Macam ni. Saya tak mau sentuh PAS ataupun UMNO lah tapi saya nak buat umum. Nabi ada masa berdamai dengan Quraisy, ada masa perang Quraisy. Tapi Quraisy sebagai Quraisy yang sebagai dianggap sebagai disbeliever, orang yang tak percaya dan anti kepada Nabi itu kekal. Dia tak ubah. Kalau saya buat contoh saya takut terasa hati sikit tapi contohlah. Kalau kita kata UMNO ni keluar dari agama ke apa. Kemudian jadi lama-lama tak keluar pula. Jadi tak konsisten. Tapi kalau dulu kita tak mau bekerja sama dengan UMNO, kemudian kita boleh bekerja dengan sama UMNO, itu tak apa. Itu strategi. Okey. Itu strategi. Tapi kalau kita dah hukum, saya hukum Dr. Khairuddin sebagai misalnya sebagai orang yang tak boleh pakai ataupun orang dia ni tak boleh dipercayai. Contoh lah bukan saya contoh. Tiba-tiba saya buat keputusan dan saya dah bagi tahu siapa saja tak boleh bekerja sama dengan dia tak boleh dipercayai. Kemudian saya bekerja sama dengan dia. So saya again saya punya kata-kata yang awal tu. Tapi kalau saya kata dia adalah orang yang musuh kita buat masa ni. Tapi ke depan ni kita buat masa ni buat masa ni itu kita tak bersentangan lah. Kalau saya buat contoh dalam sikit takut orang sahabat-sahabat saya tak mahu buat sahabat PAS terasa hati, saya rasa benda terlepas dah. Kalau UMNO ni tidak Islam, dia tak Islam lah sampai sekarang. Macam tu lah. Sebab itu dasar. Itu dasar. Tapi kena ubah yang tu dulu. Tapi saya tak apalah, kadang-kadang dalam politik macam tu juga. Ramai orang yang dan sementara tempoh nak matang. Tapi macam tu juga. Macam juga sekarang ni kita. Hatta kerajaan sekarang kan. Dulu benda yang kalau dia kata mesti pendidikan percuma. Lepas pada tu kalau kita macam mana keadaan pun negara ni mampu. Tiba-tiba mari dia kata tak perlu pula percuma. Itu mana dia flip-flop lah tu. Tapi kalau dia kata kita kalau ekonomi macam sekarang kita kena pendidikan cuma. Lepas bila dia dapat ekonomi itu lain. Tapi apabila dia bagi satu benda yang seketika dulu dia cakap lain. Kita tidak berkompromi dengan contohlah ni cerita negara Afrika. Kita tak berkompromi dengan perasuah umpamanya. Lepas tu dia berkompromi pula. Yang tu you bertentangan tapi dia berbeza kalau kita nak tangkap perasuah apabila kita cukup syarat ni. Pada tak cukup bukti. Bila dia tak tangkap kerana tak cukup bukti. Itu konteks. Itu konteks. Okay. Saya sambung sikit yang Dr. Aziz buat tadi. Apa nama? Kuat sikit aircon tu makin panas terasa. Ya. Kalau kita dalam organisasi dan dibuat ada keputusan, perkara itu kalau perkara sifatnya ialah zanni yang kita boleh khilaf lagi. Ni kita ada kawan-kawan Cina ni. Zonni tu apa Ustaz? Perkara yang masih bersifat prasangka lagi. Dia tak fix lah. Bukan putus. Bukan Jadi kata kalau putus. benda yang masih zonni, yang masih sangka, kita boleh berbeza pendapat.
Maka dalam parti boleh pilih satu pandangan dan ahli dia kena aku pada pandangan itu bagi parti. Seperti juga tadi penting ada kelompok yang ketiga dari parti yang boleh memberikan pandangan balas terhadap apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Kerana ahli parti macam mana sekarang semua ada PAS ke atau UMNO sama saja konsep dia. Dia orang parti, dia kena ikut parti lah. Apa pun parti. Kecuali kalau parti memutuskan benda yang memang jelas salah. Memang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan Islam, bercanggah Quran dan Sunnah. Itu jelas. Tak ada kompromi dekat situ. Tapi kalau benda yang bersifat strategi, nak bekerjasama dengan siapa, itu strategi yang boleh berubah. Hari ini kita dengan si A, besok kita dengan si B. Lusa mungkin bertukar lagi pula. Strategi sahaja. Tapi matlamat yang sama, iaitu untuk kebaikan bagi umat. Jadi kat situ kita kena beza dari sudut disiplin tadi. Tapi yang ta'assub kita bincang ialah atas perkara yang telah jelas salah, masih lagi disokong. Itulah ta'assub namanya. Tak perlukan sembarang dalil. Dan ini yang dikeji oleh Islam. Dan inilah yang menjadikan kita bercelaru umat bila mana atas dasar kebatilan tetap disokong walau apa jadi sekalipun. Maka hama pun dibenarkan dalam keadaan itu. Dalam UMNO ada tak budaya ta'assub pemimpin? Saya rasa budaya ta'assub ni ada dalam semua parti. Okey. Dalam semua parti. Dalam UMNO dulu, parti lain biar. Dalam Kita bincang UMNO lain. pun ada, dalam PAS pun ada, dalam parti lain pun ada, dalam NGO pun ada. Kerana ta'assub ini penyakit yang akan ada. Sebab tu kerja kita ialah membetulkan cara fikir dan cara utusan tadi. Untuk kita tidak pergi berta'assub. Tapi ta'assub kebelakangan ini saya rasa agak tidak seserius 80-an dulu. Oh, betul. Tak serius. Saya rasa PAS ada perkembangan yang baik. Tak, orang PAS tak seperti dulu. Ada aja ta'assub tu masih ada. Of course kadang-kadang, tapi dulu lagi sakan. Lagu kalau kita bagi pandangan, kalau kita bagi pandangan berbeza, itulah saya tak mau sebut, ada orang sebut. Terima kasihlah ya tolong membantu. Itu dulu. Tapi sekarang saya ingat dah mula ada agak reda. Budak-budak PAS pun mula sokong atas dasar nak melihat siapakah yang dapat memberikan satu alternatif yang lebih baik. Dah ada idea-idea yang seperti itu. Kita tak mau yang ada doktrin ni, yang doktrin dia kata kalau tak sokong yang ni berarti tak cukuplah Islam aku. Itu yang kita tak mau. Tapi kalau kita kata this is a good alternative for the country. Yang tu tak apa, yang tu kita support. UMNO pun saya ingat ta'assub hebat. Kalau ta'assub tak hebat sekarang, macam-macam isu rasuah yang dikaitkan dengan UMNO ni. Sorry nak cerita. Duk sokong macam tu juga kan. PKR pun dahsyat. Itu sebut je lah, nak marah nak bawa dia rakam ni. Kalau nak ikut pusing 360 darjah lah tu. Bagi saya lah. Kan yang dulu dia kata musuh sampai sekarang 2-3 hari ni lagi sakan. Jadi kita you know you don't know. Yang tu. So nak kata ta'assub ni semua parti ada. Semua parti ada. Dia Dr. Zamri dengan pengalaman PAS yang pernah menjadi kerajaan pusat. Kalau kerajaan negeri dah biasa Kelantan, Kedah, Terengganu, dah biasa. Perak sekejap kan. Dengan jadi kerajaan pusat, sejauh mana dia berjaya mematangkan PAS? Khususnya kalau ingatkan, saya dulu kalau di Kelantan ceramah PAS tak tinggal lah. Kalau dulu ceramah Mak Sabu, Abed Jak, Bunyamin, sedap molek lah. Kalau bab huduk ni masa muda sekarang ni muda lagi lah, insya-Allah kan. Dan zaman-zaman dulu tu berapi pasal huduk ni. Tapi bila berpeluang jadi kerajaan pusat, bunyi huduk dia dia kendur sikit. Dia tak macam dulu. Adakah pengalaman menjadi kerajaan pusat menyedarkan PAS the reality of governance, reality memerintah tak seperti mana jadi pembangkang? Jadi pembangkang senang doktor. Sembang ke? Bangkang bantai dia. Bantai je kan. Bantai je, cakap je sebab kita tidak diuji untuk melaksanakan apa yang kita buat. Tapi dia punya gebang, kuda terbang. Ya. Gajah pun terbang. Gajah pun terbang. Tapi bila jadi kerajaan barulah kita tahu ada stakeholder pemegang taruh yang perlu dipertimbangkan, situasi dan keadaan, mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu ditangguhkan. Kan beberapa kesan-kesan yang disebut fiqhul ma'alat dan seumpama dengannya semua perlu diambil kira dalam perkara tersebutlah. Tetapi kalau misalnya sebagai contoh Amin dah bangkitkan isu hudud tadi, usaha ke arah tu ada. Cuma
cuma lambat ataupun cepat sebab kita dalam kerajaan PAS bertembung dengan keadaan COVID-19 yang orang sibuk nak cari makan, kekurangan makan perlu dibantu. Ya, tetapi akhirnya dapat mengangkat RUU 355 dalam enactment undang-undang syariah di Kelantan tersebut sebagai satu bukti keseriusan. Dan sebelum ni kalau kita dengar PAS dalam kematangan ini sebut amanah, berintegriti, kenalah jangan terlibat rasuah, tetapi kematangan itu dibuktikan dengan adanya sokongan yang luar biasa pada PAS itu sendiri pada PRU 15 yang lalu, menunjukkan bahawa bila PAS berada dalam kerajaan dibuktikan integriti dia, maka dilihat benar pada praktikalnya bukan saja teoretikalnya. Itulah kematangan yang kami dapat. Dan yang keduanya mungkin boleh dikatakan bahawa kesan-kesan tadilah, seperti mana kita tahu yang mana yang kita nak percepatkan. Sebab benda yang nak buat ni kadang-kadang banyak, tetapi perlu macam konsep ekonomi lah. Sebab kita tahu ekonomi ni adalah nak mengagihkan harta yang sedikit pada keperluan yang banyak. Maka kita perlu cermat mengagihkan mana yang nak letak dulu, mana yang nak bantu dahulu. Begitulah juga dalam keadaan PAS berada dalam kerajaan. Saya mengenali Dr. Zamri sejak dulu lagi, dan saya kena puji Dr. Zamri seorang yang very rational, seorang yang profesional dalam kerjanya. Cuma bila kita lihat dalam PAS di era dahulu, ada satu penyakit bila you bukan daripada kumpulan kami, you tidak Islamik. Ada yang ketika you ni berada dalam kumpulan sekular, jahiliah, hanya bersama kami saja akan berada dalam Islam. Adakah doktor bersetuju dengan pendirian sebegitu, dan kalau tak setuju ataupun setuju, apa pendirian doktor untuk lebih bersifat terbuka dalam hal ini, bukan mudah-mudah melabelkan orang yang tidak menyokong parti PAS, maka dia terus ini tolak Islam ni. Macam mana doktor? Baik, pertama itu saya anggap sebagai persepsi lah. Okay. Apa yang perlu diperbetulkan kalau persepsinya? Lah. Sebab kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas dalam politik dunia pun, kita tengok bagaimana Israel yang begitu kejam pun cuba mempotretkan bahawa dia adalah seorang pengamal demokrasi. Sedangkan apa sahaja undang-undang antarabangsa yang tidak dilanggar oleh Israel, ya, tetapi apa yang dipalitkan kepada Islamfobia, keganasan, teroris itu adalah kepada pihak Islamis, ya, pihak-pihak yang Islam. Maka oleh sebab itu percikan dia ada pada politik ni juga kadang-kadang. Bagi saya, dalam siapa yang menguasai media, dia dapat menguasai masa dan menguasai pemikiran. Dan ramai podcaster, tiktoker yang hebat yang boleh membentuk persepsi ini, akhirnya membentuk persepsi yang mungkin tidak betul. Jadi yang saya nak sebut, selain daripada itu tuduhan yang mungkin kurang tepat, maka kita lihat kepada praktikal. Semua orang boleh mendakwa, semua orang boleh berteori, semua orang ada dalam perlembagaan. Hatta UMNO pun meletakkan Islam sebagai antara perlembagaan dia, PAS pun. Tetapi akhirnya sekali kita nak tengok deliver ke tak? Praktikalnya jadi tak seperti mana yang didakwa dalam perlembagaan, pada ucapan, pada slogan yang diwar-warkan sebelum ni. Maka alhamdulillah bila kita tengok PAS antaranya deliver banyak perkara dalam berkerajaan sehingga dapat kepercayaan 43 kursi, parti yang teramai dalam berbanding parti-parti lain dalam PRU ke-15 yang lalu, dan mendapat kenaikan pada kerajaan negeri yang dikenali sebagai SG4, State Government 4. Saya bangkit isu tu sebab saya baca komen-komen penyokong-penyokong PAS ni bila Dr. Khairuddin masuk UMNO. Antara perkataan yang memang saya baca, wish, dahsyat, dia kata murtad haraki. Murtad haraki. Munafik haraki, murtad haraki, fasik haraki. Label tu maknanya seolah-olah Dr. Khairuddin keluar agama. Doktor, memang benda tu sampai ke doktor? Betul. Dia pertama kena betul, dia mula daripada salah faham terhadap akidah, kefahaman dalam isu jamaah. Apa makna jamaah? Bila mana kita menganggap hadis-hadis berkaitan jamaah itu merujuk hanya pada PAS saja. Berarti kalau keluar daripada PAS tidak bersama jemaah lagi. Kat situ mula. Jadi dari situlah ahli-ahli PAS yang ta'assub, dia akan mengambil pendirian yang menggelar dengan berbagai gelaran yang tidak sesuai kerana perbezaan parti tadi. Jadi apa yang kita nak bawa ialah parti adalah platform yang boleh saja kita berubah. Tetapi prinsip kena kekal sama, prinsip Islam. Dan bila kita bawa Islam, kadang-kadang kita lihat Islam pada titik yang berbeza. Kalau kita membangkang,
Kita melihat Islam sebagai pembangkang pada sudut yang beza. Sebagai kerajaan dia akan dari sudut beza. Kerajaan pada era pelaksanaan. Contoh kalau kita lihat UMNO yang panjang menjadi kerajaan. Saya ketika itu membangkang, saya pas ketika itu. Tapi kalau kita mengkaji apa yang dibuat oleh UMNO sebagai kerajaan, membangunkan Islam daripada era kemerdekaan sampai sekarang yang kita nikmati pada hari ini dengan sekolahnya, universitinya, sistem perbankan sebagai itu sebagai Islam yang dilaksanakan pada kacamata orang yang berkerajaan. Dalam pembangkang pun dia akan melihat sudut yang lain. Sudut, contoh kalau PAS dia akan melihat sudut tentang kegagalan atau ketidaksempurnaan undang-undang berkaitan dengan hudud sebagai contoh. Tetapi tak bincang tentang isu kejayaan membina sistem perbankan Islam, membina ekonomi Islam, membina pusat pendidikan Islam sebagai sebahagian Islam yang perlu kita dokong dan kita sempurnakan lagi. Jadi kadang-kadang kita di mana kita berada dia akan menentukan cara fikir kita. Sebab itulah pengalaman yang panjang itu mengajar kita macam mana kita berinteraksi dengan ramai. Jadi bagi saya dalam balik pada isu ta'assub tadi, kita kena balik pada kaedah jangan ta'assub maksud membantu dan menyokong pada perkara yang salah kat situ. Tanpa ke parti mana sekalipun, dia PAS ke, dia UMNO ke, dia tak ada parti ke, selagi nama dia Muslim, bahkan bukan Muslim sekalipun, prinsip sebagai seorang manusia ialah bersama kebenaran, bukan bersama kebatilan. Itu prinsip asas kita. Apa nampak nak cakap silakan Datuk. Kita faham bahawa ada podcast ni. Tak, saya okey, saya setuju. Saya rasa untuk anak-anak muda kan, kalau kita berjaya membebaskan diri kita daripada ta'assub, kita akan melihat, sometimes kita boleh melihat the beauty of perbezaan-perbezaan yang ada ni. PAS sama tadi juga UMNO. Memang ada contribution untuk negara ni. Dan whatever kita cakap, dia orang ni tak duduk dalam politik dia dan menyumbang. Kita sama ada presiden PAS ke siapa. Kalau ada orang kata tak menyumbang untuk negara, bohong ya. Dia ada menyumbang. Dia tidak bercakap benar kalau kita kata tak menyumbang. Cuma kita bercakap tentang ta'assub ni. Ta'assub ni dia bawa satu benda yang lain. Dia bawa kita tutup akal kita untuk berfikir. Sama ada benar ataupun salah, kita nilai di atas warna parti. Kalau dalam tak perasan. Yang kisah, kita tak ta'assub, kita tak marah. InsyaAllah. Kita rasional Kita faham dia buat nak test mic. Okey, silakan. Okay. Jadi dia ta'assub ni bererti dia akan sokong satu benda. Dia tak mau fikir dah. Untuk macam mana dia pergi belajar ilmu politik ke, ilmu agama ke, dia tak mau tahu dah. Dia mau tahu hanyalah parti dia ataupun kumpulan dia. Hatta sektarian di dalam aliran-aliran agama juga sama benda yang itu. Kalau kita berjaya bebaskan diri daripada ta'assub, anak-anak muda ni akan rasa happy dengan hidup ni atau bahagia melihat perbezaan ni. So dia sometimes dia boleh kata bagus pada Presiden PAS. Sometimes bagus kat Presiden UMNO. Sometimes bagus kepada PKR. Kalau isunya saya alhamdulillah walaupun saya kritik, tapi saya baik juga ni UMNO ni. Dulu PAS lah. Baik juga dengan PAS. Saya juga baik dengan pimpinan DAP bila tanya mereka datang rumah saya. Ziarah rumah saya. Saya ada baik juga dengan kebanyakan Perdana Menteri yang berbeza-beza parti. Bukan kerana saya rasa ketika saya bagi pandangan, itu saya sebagai rakyat Malaysia. Itu pandangan saya sebagai rakyat Malaysia. Ada orang kata, kalau tak pandai politik, tak payah duk cakap lah. Politik pandai tak pandai. Kalau betul ada orang pandai politik, dia menang selalu lah pilihan raya. Dia selalu bohong lah. Jangka pun tak jadi macam lain. Dia harap cakap macam ni, lepas tu parti jadi macam lain. Tak ada siapa yang pandai. Tu Mahathir pandai politik pun hilang wang pertaruhan. Jadi nak siapa nak kata pandai politik? Saya baiklah dengan tu masuk siapa pandai politik. Tapi hak pengundi, kita nak mengundi. Saya tak mau cakap tentang benda yang tak ada kaitan rumah tangga orang ke, tentang saya tak mau cakap. Tapi saya cakap tentang politik pasal saya pengundi. Saya kan hampa suruh kita mengundi bila kita cakap, tak pandai jangan duk cakap politik. So ini adalah kita sebagai rakyat dalam negara ini, kita bercakap memberi pandangan kita. Parti ini adalah soal ijtihad. Soal pandangan. Ada benda, saya dulu tidak bersetuju sangat untuk dalam isu hudud PAS bangkitkan. Ketika saya kata jangan bangkitkan isu hudud, ada prioriti yang lain. Masa tu Dr. Khairuddin dalam PAS, dia berkelaikan saya. Berkelahi nombor satu, nak berdepan, bergaduh, marah dia. Tapi hari ini dia pun setuju. Kan? Dia setuju. Maksudnya benda ada fleksibel.
Kalau kita pergi solat, semayang antara kita dengan Allah Ta'ala, kita concentrate. Pakaian kita, wuduk kita concentrate. Tapi kalau kita buat amal ibadat yang bersifat serve kepada orang lain, bersifat servis, contohnya, kita kendali kedai makan. Kedai makan kita tak penting dia tu haji tu pakai lebay ke, pakai serban, baju Melayu ke jubah. Kita pergi kedai makan, kita nak makanan yang bersih, makanan berkualiti. Sedap. Yang tak bahaya kita. Ya. Kalau dia letak ayat Quran keliling kedai dia pun, tapi makanan dia teruk, tak bersih, tak memberi manfaat kepada pengunjung. Rakyat dalam sebuah negara, dia tak perlu sangat isu kawan tu dia apa dia. Tapi apakah servis yang dia bagi untuk umat, untuk Islam. Kadang-kadang mungkin nampak dia macam Erdogan je. Kan contohnya pakai tai tapi servis dia bagus lebih daripada sebahagian pemimpin Arab yang lain yang cakap Arab. Yang maksudnya hasil daripada servisnya apa? Saya hormati PAS, kita tak boleh nafikan PAS banyak juga benda yang disebut rekod. Isu rasuah ke apa, PAS paling kurang. Paling kurang, kita tak boleh nafikan. Tapi mungkin saya tak apa setuju dalam beberapa prioriti di dalam pentadbiran PAS. Dia mungkin ada benda lain yang patut beri prioriti. Tapi sekarang PAS juga menuju ke arah yang matang. Kita harap kepada golongan pembaharuan, reformasi. Tapi saya rasa bila mereka dapat kuasa, saya nampak macam orang lain pula ni. Macam tu lah. Tak tahu. Saya tak tahu lah, mungkin saya orang tak pandai politik, jangan cakap. Kita tak pandai. So ini Dr. Khairudin dulu dia punya ijtihad PAS. Kan? Saya berbeza pandangan dengan Presiden PAS pun dia marah kat dia. Nak bergaduh, nak tampak apa tu dia kata. Tapi hari ini dia berbeza, dia pun marah kat Presiden dia. Bukan tak Presiden. Dah saya ni kawan baik saya ni, kawan baik saya. Dia biasa lepak kat rumah ni. Lepak. Tapi saya tahu itu ijtihad dia. Ijtihad politik. Walaupun masa awal dia nak ijtihad, dia jumpa saya tak setuju ijtihad tu. Saya kata dalam politik macam ni, tapi dia ijtihad tu. Nak kata tak berjaya pun, sekarang ni ketua ulama UMNO kan Timbalan ketua ulama UMNO. Boleh juga UMNO jadi dewan ulama. Dia tak UMNO tak ada sebenarnya ni. Jadi itu isu yang bagi saya macam ni, kita kena lihat parti ni. Macam mana kita melihat pilihan-pilihan lah. Ya, betul. Jangan kita pergi tengok parti ni macam agama. Itu masalahnya. Kalau kita tengok parti macam agama, problem. Ya, dia saya tambah sikit lah. Menarik cerita hari ini ialah semua parti telah merasa menjadi kerajaan. Itu syok. Maknanya rakyat tengok hang tak boleh sembang. Ya. Dah ada bukti dah. Baik dia PKR ke, dia DAP ke, dia Amanah ke, dia UMNO telah jadi kerajaan. Dan hari ini pula segmen yang berlaku hari ini. PAS jaga negeri 4. UMNO jaga negeri yang sekian banyak 4 dekat negeri juga. Kemudian di peringkat persekutuan bersama dengan parti yang berbeza dulu. Dan ini barangkali boleh berubah pula akan datang. Kerana politik boleh berubah. Sekarang dia kalau tak ada satu parti pun yang majoriti, maka diberi saranan untuk bergabung. Bergabunglah parti yang bergabung sekarang. Barangkali pada PRU akan datang, pasca PRU berubah pula. Sebab itulah kalau kita ambil pada kaedah yang diajar oleh Ali karamallahu wajah. Dia kata apa? Habibaka haun nama asa an yakuna baghdaka ya mama. Kamu sayang orang kamu sayang ini seadanya saja. Agak-agak lah. Barangkali nanti dia jadi orang yang kembali benci atau nanti. Wa baghdaka haun nama, benci pun sederhana saja. Asa an yakuna habibaka ya mama, nanti jadi sayang kamu pada satu hari nanti. Jadi macam dulu, PAS dengan UMNO bertembung. Kemudian bersama, kemudian bertembung. Akhirnya mungkin bersama balik. Hari ini PAS UMNO dengan PKR dulu bertembung, sekarang bersama, besok mungkin bertemu balik. Politik dia boleh berubah. Sebab tu kita balik bahawa politik adalah platform saja. Yang menyatukan kita kalau orang Islam syahadah. Yang menyatukan kita kalau kita bukan Islam dengan orang Islam di Malaysia, kita rakyat Malaysia. Maka setiap orang berikan pandangan. Kalau kita mengkritik bukan mengutuk. Kritik. Maknanya kalau kita membangkang, kita hari ini PAS jadi membangkang. Dia kritiklah kerajaan sekritik-kritiknya, tapi bukan mengutuk. Dan kalau kita pula menjadi membangkang di negeri-negeri yang PAS jadi kerajaan, kita kritik PAS tapi bukan kita mengutuk. Maka tidak ada yang menghalalkannya, siapa pun dia, agama mana sekalipun tidak halal di sisi manusia, sisi syarak. Jadi tidak boleh kita maki kerana
taksub kita. Jadi hari ini maki hanya berlaku sebab taksub. Betul salah maki. Ya, itu isu yang berlaku hari ini. Media sosial menjadi tempat untuk kita melampiaskan kebencian kita dalam bentuk makian. Ini saya rasa perkara bersama yang kita beri setuju. Semua orang kena bergerak untuk membersihkan politik kita daripada sebarang unsur yang tidak baik yang akhirnya memberi keburukan pada negara kita sendiri. Tak setuju, kita kritik. Kalau dalam kritik jangan maki. Doktor nak cakap apa tadi? Mungkin nak tambah sikit. Ya. Kadang-kadang kita punya teori ni nampak cantik lah kan. Tapi sebenarnya saya menghargai diversity ataupun kepelbagaian itu adalah pengkayaan sebenarnya cantik. Tetapi isunya kadang-kadang dalam beberapa keadaan dan situasi kita perlu mengambil satu pendirian yang the ultimate truth. Mesti ada. Kalau segala kebenaran adalah relatif, dia dah jadi liberal. Kalau nak pergi kepada fatwa, kita tahu apakah fatwa liberal. Tapi kita ambil contoh terus sebab ini mungkin terawang-awang. Ya. Dalam Bagi jijak lah. bagi jijak sikit. Sebagai contoh isu pengharaman ataupun kerajaan negeri yang mengharamkan judi di situ kan. Bagaimana saya tak yakin ada agama yang menyokong judi. Ya. Tetapi ketika mana inisiatif ni baik boleh mengakibatkan pelanggaran tidak berlaku, bunuh orang, balik tengah malam, duit habis. Dan cuba untuk dimasukkan di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan begitu Perlis. Kenapa ada di sana cabaran dari peringkat undang-undang sehingga ke peringkat mahkamah. So di situ kita terpaksa mengambil pendirian. Dan pendirian itu ada kalanya dituduh sebagai taksub. Jadi bila ada pendirian yang ada di belakangnya, logik pun menolak arak, apatah lagi daripada dalil Al-Quran dan hadis. Kenapa tidak ada daripada ulama UMNO sebagai contoh untuk bersama dalam perkara ini? Ya. Maksudnya saya boleh jawab sikit lah isu ni. Sebelum tu doktor. Sebelum mau tenang. Saya pengacara ini. Dia gini, satu lagi. Andai kata, bukan andai katalah, bila mana ada sesuatu yang baik dibuat oleh kerajaan persekutuan, adakah PAS khususnya bersedia menyatakan sokongan, dokongan, pujian? Adakah PAS bersedia untuk buat kenyataan terbuka? Ya, kenapa tidak? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara baik dan birri wat taqwa, kepada baik dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu asas kita. Jadinya kita tak ada sebab untuk tidak menyokong perkara yang baik. Ya. Saya sebut gini kenapa doktor, kerana bila PMX contohnya menyatakan pendirian Malaysia adalah Malaysia mengiktiraf kerajaan Hamas contoh. Apabila kerajaan Malaysia menyokong tindakan Afrika Selatan menyaman Zionis Israel di ICJ. Ini setakat pengamatan saya doktor. Tidak ada satu pun kenyataan daripada PAS yang menyatakan sokongan kepada PMX, malah dituduh lagi PMX adalah tali barut Zionis. Apa komen? Mungkin saya salah, tolong betulkan saya doktor. Baik, ini yang saya katakan ketika mana sesuatu itu perlu ditengok pada realiti dan pengamalan. Itu saya rasa semua akan boleh tengok. Bila teori, bila bercakap, semua boleh nampak cantik. Kalaulah misalnya kerajaan PM kita ke-10 betul-betul menentang Zionis, saya rasa tindakan yang lebih daripada itu perlu dibuat. Sebagai contoh membersihkan tuduhan liberalisme yang terpalit pada parti PKR, pada Perdana Menteri sendiri. Kemudian bagaimana kita tahu bahawa kuasa kerajaan ini adalah antaranya, bila kita tahu berlaku perang di peringkat dunia ini, adalah berkuasa untuk mengarahkan ketenteraan. Dalam pada saya tersentuh hati bila Abu Ubaidah menyebut kami boleh menghadapi segala tentangan dan musuh daripada Israel. Boleh. Tetapi di mana kami nak minta takkan setitik air pun negara-negara orang Islam tak boleh nak bagi pada kami. Maka ini menunjukkan bahawa Yaman sendiri yang dituduh dulu sebagai kononnya Syiah, setengah kaum, setengah organisasi sangat sensitif sampai melibatkan Syiah di peringkat dunia ni, macam Syiah versi dekat Malaysia, Kelang. Kan? Tetapi negara Syiah daripada Lebanon yang membantu Houthi di Yaman sanggup membantu Hizbullah di Lebanon. Tetapi di mana negara-negara Sunni ketika itu. Jadi PMX seolahnya boleh buat lebih daripada itu. Persidangan yang dihadiri sebagai contoh dah sebulan berlaku, barulah kata kita mengecam sepenuh-penuhnya kecaman. Dah roboh dah pun.
dah habis dah pun baru nak kecam sahaja. Mesti ada satu tindakan yang lebih signifikan, yang banyak, yang konsisten dalam semua aspek, barulah kita nampak ianya adalah satu benda yang benar dan boleh disokong. Thank you Dr. atas jawapan. Dr. Khairuddin, Saya apa yang tak puas hati tadi? Bukan nak jawab begini. Isu kita kadang-kadang kita mempolitikkan isu. Bila mana PAS kita di 4 negeri alhamdulillah berjaya untuk tidak membaru lesen premis untuk diadakan padanya apa namanya judi lah. Judi, ya. Istilah bahasa lainnya judi berlesen. Ya. Itu suatu yang sangat dipuji dan Majlis Ulama UMNO tidak pernah mengkritik dalam isu ini kerana kita bersama dengan isu ini. Kita menyokong dan bersetuju apa saja usaha untuk mengecilkan lagi saiz judi berlesen negara kita. Ada pun negeri-negeri yang di bawah UMNO yang belum lagi buat, kita mengharapkan mereka bergerak ke situ. Tetapi bila kita jadikan isu politik untuk menyerang orang lain yang konon seolah meredai judi, ini benda yang salah. Sebab ketika mana PAS dalam kerajaan persekutuan dan saya menteri pada ketika itu, bila mana diangkat cabutan juri daripada 8 pada 20, saya menjadi menteri pada ketika itu. Apa bantahan daripada PAS? Tak ada bantahan rasmi sebenarnya. Tak ada bantahan rasmi. Walaupun bila sedar apa yang berlaku, saya dalam bercakap perkara ini, tapi ia kekal sampailah penghujung penggan saya berakhir menteri pun, ia kekal sebagai 20. Tetapi datang kerajaan baru, berjaya mengembalikan 98. Kenapa tak diangkat perkara ini? Bererti setiap parti telah buat bahagian dia. Kalau PAS buat 4 negeri tadi berjaya untuk kita tak beri lesen kepada premis judi, alhamdulillah. Itu suatu benda yang patut dibuat. Kalau kerajaan hari ini, kerajaan Paduan berjaya mengurangkan ataupun menukar kesilapan kerajaan Perikatan Nasional ketika itu yang membenarkan 20 jabatan judi pada 8, alhamdulillah kita kena puji juga. Ni timbul soalan Saudara Amin tadi. Boleh puji ke tidak? Patut boleh pujilah. Tapi adakah di sana pujian terhadap kerajaan perpaduan tentang kejayaan untuk mengurangkan judi daripada 28? Tak ada. Yang berlaku ialah kita bertembung lagi mempolitikkan isu judi. Satu. Kalau kita bincang isu sokongan pada Palestin, ini isu bersama kita yang tak patut kita politikkan. Di mana kelemahan kerajaan persekutuan dalam menangani isu ini, di backup lagi, gerakkan bersama. Tapi bukan bentuk kita mengecam. Kerana dunia mengiktiraf apa yang Malaysia telah usaha buat yang terbaik apa yang kita mampu. Kalau kita kaitkan dengan isu Husi, itu isu kadang-kadang kita banyak main dengan sentimen, kefahaman akidah beragama lah, itu perkara lain. Tetapi kita kena bersama. Dalam saya lihat, saya ada kawan seorang namanya Dr. Amlah Zandani, anak pada Syekh Abdul Majid Zandani. Dia sebut saya, dia datang ke Malaysia, dia kata, kami bila Husi yang berperang dengan kami, yang telah menghancurkan universiti kami, Jamiatul Iman di Sana'a, ketika mana Husi mendokong perjuangan Palestin, kami diam saja. Kenapa? Kerana isu Palestin, isu bersama kami. Kami tak setuju dengan Husi yang telah membunuh anak-anak kami, membunuh orang yang bersama kami, menghancurkan jamiah universiti kami. Tetapi bila mana Husi menyokong dan mendokong Palestin, saya diam. Dan apa yang baik kita sokong. Itu benda yang bagus. Jadi dalam isu Palestin, jangan kita politikkan isu. Hari ini kita mempolitikkan semua isu. Isu agama nak dipolitikkan, isu penjara dipolitikkan. Ini berpunca kerana taksub tadi. Jadi kita tak betul sebenarnya. Seolahnya tadi kita diam. Patutnya lepas ni upgrade lagi, kita puji. Buat statement. So boleh tak kita bertemu dengan common ground lepas ni? Diam. Lepas ni kalau ada apa-apa yang baik, sama ada oleh mana-mana pihak, kena ada suara yang jelas menyertakan pujian dan sokongan. Tuan-tuan setuju? Doktor macam mana? Dia halangan orang-orang politik yang saya faham lah. Itu psikologi mereka lah. Ya. Kalau puji, satgi bagi mileage kat parti lawan. Masalah undi. Sebab otak mereka, dia ni undi sentrit. Dia masalah tu lah. Dia vote tu yang dia penting. Itu masalah. Kalau dia fikir macam kita fikir biasa, tak apa, puji dia buat. Kerana kita sama-sama berlumba nak buat kebaikan untuk negara ni. Tapi dalam konteks politik, demokrasi mengundi ni dia payah hal tu nak berlaku. Saya bersetuju dengan Dr. Zamri sebut ada ruang untuk kerajaan Malaysia buat lebih baik. Tetapi secara perbandingan dibandingkan negara Arab, Malaysia lebih baik. Dari segi penderian Malaysia lebih baik.
Dia lebih Kalau kita lantang. kalau tengok TV kita baca berita pun letak Pakai, Palestin. betul. Kita sebenarnya Malaysia lebih baik di sudut tu. Kita kena pujilah juga yang tu lebih baik. Cuma kita tak ada ruang lagi. Boleh diperbaiki lagi. Tapi bila kita kendalikan kerajaan ni di peringkat antarabangsa, dia memanglah ada halangan-halangan tertentu. Ya. Kita nak kata Contohlah negara enam bila membabitkan ketenteraan. dia ada halangan, tetapi kita nak kata Malaysia teruk tak, Malaysia antara yang bagus. Antara yang bagus secara perbandingan. Ya, secara kita boleh perbandingan. buat lebih baik daripada tu, saya setuju. Boleh baik daripada tu kita boleh. Tapi macam kita kalau nak hantar tentera, Malaysia saja nak hantar dia tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia terikat dengan enam. Dia macam-macam keterikatan nak hantar tu nak melalui banyak negara. Negara kita ni nak beli senjata pun kena dapat persetujuan kuasa lain juga. Kan ni sebab tu. Jadi ada ruang, betul Dr. Ramzamri sebut, tapi untuk nafikan langsung pun tak apa kena. Okey, kita nak sambung lagi sebab Dr. Mazhar pun tak kurang juga kena maki di luar sana. tu let lu, tapi untuk kita let sekejap, kita ada nak giveaway ada t-shirt dan Amir Idris Show dan juga ada notebook dan juga pen dan Amir Idris Show. So kita ada quiz simple je. Soalan tu senang gila. Kalau tak boleh jawab, memang balik awal lah. Okey, kita ada 3 soalan dan tuan-tuan angkat tangan je, jawab. Jawapan tu betul, saya punya pembantu akan terus menghantar t-shirt, buku nota dan juga pen terus. 3 hadiah. Siap-siap Okey, soalan dia senang sahaja. Siapakah host kepada The Amin Idris Show? Okey, brother yang baju merah belakang, ada pakai cap tu. Tolong jawab tuan. Ya? Tuan Amir Idris. Okey, nampak ragu-ragu tu. Confirm Aku risau tadi. Tolong hantar baju saya apa? L. Okey, kita bagi tepukan tuan-tuan puan. Alright. Tolong bagi saya baju. Okey, soalan kedua. Siapakah mufti kerajaan negeri Perlis? Okey, belakang sana. Yang bertudung pakai spek ya, bertudung hitam. Ya, namanya yes. Siapa mufti kerajaan negeri Perlis? Nama glamour Dr. Mazhar. Nama penuh? Datuk Dr. Asri. Betul. Okey, betul. Kita bagi tepukan tuan-tuan puan. Alright. Baju saya siapa baju? Baju saya siapa? Puan? Alamak, nak kena cakap mic ke? Alamak. PM tepi. Okey, kita faham lah ya. Nanti bawa pilihan baju untuk dia. Alright. Okey, soalan ketiga pula. Alright. Apakah parti lama Dr. Khairuddin At-Takiri? Okey, brother yang pakai spek yang belakang, barisan kedua. Okey, yes. Nama. Ramai pula pakai spek. Satu. Parti lama kan? Parti lama. PAS. Pas. Betul Dr. Khairuddin? Betul. Baju saya siapa baju? Size M. Saiz M, alright. Okey, silakan kita hantar. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah kementerian terakhir yang pernah dipegang oleh KJ? Kalau okey, sila jawab. Yes. Ya. Namanya apa? Ya, kita berikan tepukan dulu kepada KJ, ladies and gentlemen, alright. Okey, siapa tadi? Okey, brother. Okey, yang pakai spek. Yes, sila. Tolong jawab betul. Jawab salah tak tahulah KJ. Portfolio terakhir KJ sebelum dia portfolio sekarang keluar sekejap. Sebelum apa sebenarnya nak cakap tadi? Macam mana? Sebelum apa tadi? Sebelum dia Keluar sekejap. Okey. Nasib baik. Dan show keluar sekejap di Malanggang. Okey. Menteri Kesihatan. Ya. Betul KJ? Tebak sekali. Alright, kita bagi. Alright. Okay, thank you very much. Kita teruskan boleh Alright. Now, Dr. Mazhar, dia gini, satu lagi bila saya melihat ramai orang yang gemar membaca dan mendengar cetusan-cetusan pandangan Dr. Mazhar adalah kerana pertama keberanian, kedua kerana kejujuran Dr. Mazhar, dan juga ketiga adalah kerana disiplin ilmu yang dibawakan oleh Dr. Mazhar. Saya masih ingat zaman kaset dulu. Tuan-tuan sempat zaman kaset tolong jawab ya, tolonglah. Aduh, tidak, aku rasa tua sekarang kan. Zaman kaset debat Astura Jabat. Oh, yang tu bila tengok, ui, bapak power ustaz ni kan. Masa tu Ustaz Asri masih muda. Masa tu bukan nama Dr. Mazhar. Masa tu orang kenal dengan Ustaz Asri.
Satu kuat lagi. Kuat lagi Dia punya debat saya tengok, wish, Masya Allah. Namun demikian, dengan walaupun berani, walaupun lantang, walaupun jujur, walaupun berpegang kepada prinsip ilmiah, tak kurang juga Dr. Mazhar disesatkan, di label macam-macam, bahkan pernah kena sama mahkamah, kena tangkap sebab tak ada tauliah dan sebagainya, kan. You know, you don't know. Ni pernah masuk mahkamah tuan-tuan, kena sama ni. Apa masa tu macam mana Dr. Mazhar mengharungi situasi tekanan tersebut? Sebab sekarang dah jadi mufti, alhamdulillah, tapi dulu bukan mufti. Dia begini, dalam hidup ni kita ada jalan yang kita nak lalui. Jalan yang kita nak lalui ni, kalau kita ambil jalan itu, kita kena tahu itu adalah risiko dia. Kita tak boleh. Oh, maknanya Dr. Mazhar usah bicara tentang risiko. Kalau takut kan. Jadi risiko mesti ada. Otherwise kita duduk senyap. Tak payah cakap. Dalam dunia ni yang duduk senyap pun orang kutu. Saya selalu buat contoh. Tak payah ceramah, tak payah bagi pandangan. Artis menyanyi pun ada orang kutu. Padahal sedap kan. Padahal dia menyanyi, tak ada bagi pendapat apa, menyanyi orang kutu dia. Dia gemuk sikit orang kutu, dia kurih pun orang kata kan. Orang bagi pandangan yang berbeza, mesti ada orang kata, bukan semua orang setuju. Tapi of course lah dalam pandangan dan kritikan ni ada dua. Satu, kritikan orang marah kita, tapi dalam masa yang sama kita juga menilai balik apabila kritikan tu datang. Mungkin juga pandangan kita tu patut dimatangkan lagi, kan, patut ditambah. Dan itu adalah asam garam. Cuma dalam agama ni kita ada sedikitlah kita rasa kalau kita cakap benda tu kerana Allah, kita mengharapkan ada pahala lah. Itu je kalau kita cakap tu kerana nak mengukuhkan jawatan kita. Saya dalam pengalaman, saya bagi pandangan politik. Saya baik jugalah dengan banyak Perdana Menteri yang saya baik. Dengan Tun M dulu pun saya baik juga. Bukanlah baik betul-betul, siapa ada kritik dia. Ya, dia dulu ada marah. betul KJ marah saya. KJ kita tu 4 KJ saya dah pergi baik. Marah Dr. Mazhar baik. Tapi orang ni tengok KJ interview tu kira okey ya. Tapi macam tu lah kan. Saya pun tak begitu setuju dengan semua pandangan dia. Saya baik juga dengan Tan Sri Muhyiddin pun yang baik. Datuk Seri Najib pun saya pernah panggil jumpa. Saya bagi pandangan sebab saya tak ada berbeza sikit saya rasa. Sebab saya tak ada masa bagi pandangan tu saya target dengan pandangan ni mungkin dia pelantik aku berapa. Saya tak ada. Saya hanya nak bagi pandangan je. Setuju tak apa, tak setuju tak apa. Saya difahamkan Datuk pun dapat tawaran jadi Timbalan Menteri Agama apa ni kan? Banyak lah masa tawaran reshuffle kabinet Cerita sikit. Tak payah cerita. Jawab. Yang pentingnya jangan baca komen. Bagi pandangan you tak payah baca komen. Kalau baca komen, pening. Saya setuju pandangan Dr. Asri tadi. Kalau kita telah buat satu keputusan dan kita rasa itu yang terbaik untuk kita, teruskanlah istiqamah. Bila saya buat keputusan untuk meninggalkan PAS, itu benda yang besar. Kerana PAS ini parti yang saya bersama daripada umur 16. Dan ketika Kak Jordan pun Dr. Asri sekali lah. Empah jak kecek ni. Tapi bila kita berhenti daripada parti, kemudian join pula UMNO, itu besar yang besar. Dr. Asri tak setuju saya berhenti lepas. Sebut tadi tak Tu setuju. orang PAS kena tahu tu. Sila dengar. Bukan sebab dia mufti di negeri PAS pegang, tidak. Tapi Masa tu tak lagi. Masa tu maknanya- sikit. Saya kata apa? Kata beritahu. Saya kata kalau betul-betul you nak buat reform kat PAS, you pergi salang dengan Presiden PAS, cium tangan dia minta maaf, tunggu sampai tukar peti, tukar kepimpinan, you naik, you buat reform. Tapi dia tak setuju. Tak setuju. Bila kita keputusan, berarti kita bersedia menanggung risiko. Kecaman, makian, itu biasa. Sebab itulah saya, kalau orang maki dalam Facebook, saya tak pernah hirau makan orang. Kerana bagi kita menyampaikan pandangan kita, akan ada orang suka, akan ada orang tak suka. Kan tak mungkin kita ni semua orang suka, dan tak mungkin semua orang tak suka. Pasti orang suka kita. Jadi, yang penting kita buat perjuangan kita di mana kita berada. Itu bagi saya prinsip sebenarnya. Bagi PAS pula, moving forward lah kan, Dr. Zamri. Sebab sejarah, sama ada kita like it or not, kita nafi ataupun tidak, memang wujud budaya takfiri dulu-dulu. Wujudnya masjid berbeza, wujudnya tak pergi kenduri. Saya sendiri pernah lalui, Dr. Zamri, di Kelantan mula. Tetapi kita lihat sekarang yang disebut sebagai the young Turks of PAS. Orang seperti Dr. Zamri,
wujud nama seperti Syahid Cik Sulaiman, YB Ustaz Afnan. Ini adalah wajah-wajah baru PAS yang kalau kita teliti tulisan mereka, kenyataan mereka, nampak lebih dinamik, lebih bersifat statesman, bukan terlalu bersifat menghukum. Moving forward, adakah itu satu petanda bahawa PAS akan berubah lebih matang, khususnya kalaulah sekali lagi bersedia membentuk sebuah kerajaan pusat? Ya, budaya dahulu tu saya rasa bukan dia datang tilqaian, spontan ataupun begitu sahaja. Dia ada background. Ada backstory Dia dia. ada background dia. Sebab zaman tu adalah zaman berlakunya murtad, natrah, zaman penulisan tentang garis pemisah di antara iman dan kufur. Ya, maka situasi itu menjadikan, tambah pula di pantai timur yang Amin sebutkan tadi, tak ada musuh lain dah nak berkelahi. Kan? Itu sahaja yang boleh nak The bocor. reality kan. Tetapi ia jauh berbeza daripada sekarang. Bahkan kita pun perlu memberi hak kepada Tuan Guru Tan Sri Presiden PAS sendiri yang dalam isu amanat jihadi itu, yang dia sendiri sedih tidak diberikan ruang untuk memberikan keterangan yang sebenar, sehingga dikatakan dia mentakfirkan dalam isu itu, sedangkan tidak mengikut teks dan hujahan dia. Jadi itu dulu, dan sekarang tidak dinafikan macam Amin kata tadi, politik semakin matang dan sejahtera. Dan saya ingat Dr. Zamri, saya terkejut dalam harakah ke mana saya terbaca ada ucapan Christmas daripada pimpinan PAS. Kan sebelum-sebelum ni, betulkan saya, seolah-olah tiada, tapi kali ni ada. Di Bawali pun ada. Di Bawali pun dah. Ya. Jadi ini tanda apa tandanya, Dr. Zamri? itulah menunjukkan kematangan, dan semakin banyak ilmuwan, semakin ada keterbukaan. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan dalaman pun dalam konteks agama, kita mengiktiraf 8 ahli kiblat, daripada ahli sunnah yang 4, daripada Hanafi, Hambali, Syafi'i dan apa satu lagi? Maliki. Kemudian Zahiri yang kelima, begitu juga daripada Syiah, Imamiyah, begitu juga dengan Zaidiyah, dan begitu juga daripada Khawarij yang disebut Ibadiyah. Kesemuanya kita menerimanya, menunjukkan keterbukaan itu semakin ada. Dan jadi oleh sebab itu kita tengok produk-produk yang bukan kata teori seperti Syahir dan mereka-mereka yang naik ke parlimen di kalangan golongan orang-orang yang muda. Dan saya harap juga macam Datuk Zakiri tadi boleh bagi satu pujian lah kepada ataupun boleh kepada tak ada dalam konteks judi tadi, balik sikit. Tak hati ke? Dalam konteks di Kuala Lumpur sebagai contoh kan, dalam kerajaan Tan Sri Anwar Musa, begitu juga Syahidan Kasim telah meluputkan sekali lesen judi. Tetapi kali ini ditambah pula lebih daripada 1,000 premis judi yang dibenarkan di Kuala Lumpur. Jadi kena bagi kritikan dan mungkin pujian pada tempat yang sepatutnya lah. Tanda kematangan untuk sama-sama kita bergerak ke hadapan, insya-Allah. Okey. Comel Dr. Mazhar, satu lagi yang saya nak pergi kerangka yang lebih besar. Sebab Dr. Mazhar, saya ingat setiap kali pilihan raya, Dr. Mazhar sentiasa membawa satu message untuk rakyat, menyokong seseorang bukan kerana parti, tetapi kerana ability. Dan Datuk membawa dalil inna khairum man istajarta al-qawiyul amin. Saya tak nak hurah ayat tu, saya bagi Datuk jawab lah, silakan. Terima kasih. Dulu orang mungkin tak setuju, dia kata kalau pasukan bola, dia kata tak boleh sokong individu je, kena sokong satu pasukan. Dulu. Tapi itu mungkin dalam permainan bola. Tapi kalau kita membiasakan rakyat menyokong hanya kerana label lambang parti, maka parti tak akan fikir untuk meletakkan orang-orang yang berkualiti. Dia kata cukuplah kita bagi lambang kita, orang kita kena sokong. Sebab tu saya balik pada tadi, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Seperti mana nasihat yang diberikan oleh anak seorang lelaki di Madian, sebagai yang kata Syuaib, tapi mungkin bukan Syuaib, supaya anak perempuan seorang lelaki di Madian kepada bapa dia supaya memilih Nabi Musa untuk bertugas. Jadi orang yang terbaik kau ambil bertugas ialah kuat dan ada amanah. Jadi nak dua kualiti ni, iaitu keupayaan dan amanah. Ada ramai orang yang ada amanah tapi tak ada keupayaan. Ini juga kadang-kadang hanya kerana dia ustaz, taklah semestinya dia layak.
Tapi ada orang dia sangat berkeupayaan tapi dia tak amanah. Yang tu negara kita jadi kelang kabut. So ini isu yang selalu kita nak bangkitkan. Dalam pentadbiran, saya ada jumpa dengan Perdana Menteri sekarang. Saya bagi pandangan yang sama. Saya kata dalam pentadbiran saya tak fikir kerajaan terlalu perlu untuk berfikir apakah doktrin agama yang hendak dia bawa. Kerana itu urusannya ialah itu urusan golongan intelektual. Biar mereka berbahas di pentas-pentas universiti secara adil. Apakah pemikiran agama mereka ada, nak madani ke hadari ke apa itu. It's not kerajaan punya isu. Kerajaan ialah kerjanya memberikan servis yang terbaik kepada rakyat yang menunaikan masalah kemaslahatan yang disebut di dalam agama pun. Iqamatuddin, menegakkan agama dan menegakkan usul-usul yang lain dalam kehidupan manusia. Kalau kerajaan dapat menegakkan, dia tak payah pinjam Amin Idris ni aliran belah Saudi ke, yang ni aliran belah tak Saudi ke, aliran belah Yaman ke. That is not government punya business. That's not the issue. Tak payah Perdana Menteri dan berfikir hatta JAKIM ke apa duk sibuk. Saya pun memberi pandangan berbeza pada JAKIM. JAKIM tak perlu bahas tentang individu-individu nak dihukum dalam negara ni. JAKIM bahas tentang ubatnya nak dibasuh, teknologi, kalau orang kata bertentangan dengan Islam, yang menjadi isu bersama negara, bukan isu yang bersifat sektarian yang akhirnya memecahkan negara. Itu kualiti sepatutnya Perdana Menteri dan siapa saja merintah negara ini. Intellectual discourse biar di kalangan golongan. You jangan take side. Jangan ambil pihak. Kerajaan di negara-negara barat, saya bukan gitu, negara barat, Sunni ke Syiah ke apa, bukan saya sokong Syiah lah, cerita ya. Kenapa mereka tak berbalah? Salah satu sebab mereka tak berbalah kerana tidak ada ketamakan untuk mendapatkan kuasa di sisi kerajaan. Kerajaan melayan semua orang sama. Kalau you nak buat masjid you follow peraturan. You pula nak buat masjid you follow peraturan. Jadi tak ada siapa ni. Tapi sekarang ni saya berfikir, saya nak rapat dengan Perdana Menteri supaya geng saya dekat sikit. Kan? Geng lain pun fikir supaya mendapat, kerana negara telah menjadi projek untuk golongan agama, mendapatkan tempat mereka untuk mengukuhkan aliran mereka. So maka yang kita tengok macam-macam kerajaan buat, minta maaf lah kalau berselawat tak pantas lah, berselawat di Padang lah. Ini more kepada mengukuhkan aliran. Negara bukan itu urusannya. Negara perbahasan tentang bagaimana mengukuhkan sistem amanah tadi, keupayaan tadi, bagaimana agama untuk membangunkan, memerangi kemalasan, agama untuk membangunkan. Itu yang patut menjadi isu negara. Serve the people. Dan agama bukan kerja pemimpin negara untuk masuk intervene atau interfere kepada personal punya isu. Agama bercakap dalam konteks yang umum. Sebab tu kerajaan jangan duk kalut dengan isu-isu peribadi rakyat. Kerajaan kena kalut untuk isu dasar. Isu peribadi rakyat biar mufti selesaikan. Biar qadi selesaikan. Biar mereka ni cakap sekarang mereka. Kerajaan bukan cakap. Kalau kerajaan pun ustaz pakai lebay, kerajaan nak pakai lebay juga. Dia bawa selendang, kerajaan nak pakai selendang juga. Saya rasa kita tidak matang dalam politik itu. InsyaAllah. Itu payah pandangan lah. Sekali dia kata saya sekular pula. Tapi saya tak masuk. Itu saya mufti tu. Itu mufti. Tapi saya bagi tahu kerana ini adalah soal kita kena differentiate bidang apa yang sedang kita soal perkata. governance. Macam saya kata tadi, pergi kedai, saya bukan nak tahu kita cari kedai yang toki kedai dah pergi haji. Bukan. Kita tahu dia toki kedai yang banyak semayang malam. Saya tak mau tahu dia semayang malam antara dia dengan tuan. Saya nak kedai dia bersih, makanan dia berkualiti, halal kepada saya sebagai seorang Muslim. Itu yang saya nak tahu. Saya tak nak tahu dia banyak tulis ayat Quran di dinding kan, kalau itu ekstra lah. Yeah. Kalau kedai dia bersih, makan yang kualiti, ayat Quran itu bonus lah. Tapi kalau kita sekarang yang penting ayat Quran, ayat tu, dia punya makanan macam mana pun kita tak penting. Itu kita akan masuk ke dalam masalah. Kita tambah sekali, Min. Ya, boleh Dr. Zaman. Dalam konteks berkerajaan yang saya pandang mungkin lebih daripada apa yang disebutkan Dr. Mazhar lah. Kerana PAS sangat terbuka, segalanya boleh, tak ada masalah. Bila ada dalil beberapa perkara sebagai parti Islam, kita akan berhenti pada dalil tersebut. Bermakna ada suruhan tertentu yang Allah nak suruh ataupun ada larangan. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar.
apabila seseorang di kalangan kamu diberikan kekuasaan, tugas dia adalah antaranya aqamus salah, mendirikan salat, wa atuz zakah, memberikan zakat, membuat konsep ekonomi, wa amaru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada ma'ruf, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ini antara tugas kerajaan. Jadi ketika mana sebagai contoh kita nak memasukkan ma'ruf ke dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat di Kedah sebagai contoh berminat dalam romantism dia mungkin yahanana ataupun majlis berselawat, maka kita mengambil konsep khatibun nas ala qadri anqulihim. Kita berdepan mereka berdasarkan level dan apa yang mereka biasa, apa yang mereka boleh terima. Maka kalau selawat diterima di situ dan kita tak bincang perkara khilaf, benda tu ada akademik punya isu mungkin sedikit, tapi kita jadikan itu sebagai platform untuk dapat bertemu dan akses kepada rakyat dan menyampaikan mesej kita, menyampaikan mesej kerajaan. Jadi dia tidak boleh memandang beberapa program-program yang dilakukan oleh kerajaan praktikal atas nama mengambil pengaruh semata-mata, tetapi dia adalah bagaimana kita nak mengakses masyarakat tersebut supaya dapat produk-produk kerajaan, perkara-perkara yang kita nak sampaikan dalam Al-Quran dan hadis dapat disampaikan kepada masyarakat. Baik. Dr. Khairuddin, moving forward juga, sebab kalau kita lihat PAS UMNO sekarang, kita boleh saksikan mereka ramai dah mula berbicara dengan memulakan qala ta'ala, qala Nabi. Dr. Ashraf Wajdi pun tak kurang orang ni bercakap soal agama. Bagaimana iltizam Dr. Khairuddin moving forward UMNO pada masa akan datang? Ya, pertama Supaya sekali kita nak buang satu budaya taksub ni. Perubahan yang dibuat oleh UMNO ialah pada dasar parti pada tahun 2019, hasil daripada pergaulan dengan PAS ketika itu, ta'awun yang dibuat melahirkan suatu keadaan baik pada UMNO, iaitu dalam perlembagaan parti Perkataan Islam diletakkan di hadapan untuk menunjukkan bahawa UMNO adalah parti yang mendukung perjuangan menegakkan Islam. Itu satu benda yang baik. Kalau kita ambil dari sudut baca Quran ni, dia kadang-kadang persepsi kita begini. Kita membangkang, kita nampak kita je lah bawa Islam. Kita lupa kerajaan bawa Islam. Bila kita jadi kerajaan, kita rasa kita lah bawa Islam, kita bawa Islam pula. Itu isu yang tak asuk tadi. Kita kena pegang bahawa Malaysia kita ini daripada awal merdeka adalah negara Islam dulu. Kat situ poin dia. Malaysia negara Islam yang letakkan Islam sebagai agama persekutuan, dan Islam dibangunkan daripada awal merdeka sampai ke hari ini. Tak pernah putus. Daripada awal sebelum merdeka pun, negara kita ketika alam penjajahan sekalipun masih ada kuasa Islam tu tegak. Berarti Islam tu berkembang dan dikembangkan dan ditegakkan dan disempurnakan. Kerja kita ialah hari ini memperkasakan lagi, menyempurnakan mana yang kurang, memperkuatkan mana yang kurang kuat. Itu kerja kita hari ini. Kalau kita bergerak pada titik itu, kita akan saling lengkap melengkapi. Itu perkara yang patut. Betul lah tadi kalau kita kata, saya sebut di awal tadi bahawa hari ini semua parti telah merasai menjadi kerajaan. Maka setiap parti menggunakan ruang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperkasakan Islam dan negara kita berdasar kepada perlembagaan tadi. Dan saya setuju pada Tuan Asir tadi bahawa sebagai kerajaan kita perlu cover semua kelompok. Semua itijahat, semua kepelbagaian, kerana kerajaan adalah kerajaan untuk semua orang, bukan untuk seorang. Bila kerajaan mengambil sikap menyokong satu kelompok, kemudian mengambil kelompok lain, maka timbullah perpecahan kalangan umat. Jadi kerajaan atas sikap keterbukaan tadi untuk merangkumi semua orang, kat situlah kadang dia anggap kerajaan liberal pula, kerana terbuka. Dulu dalam PAS, betul lah, dalam PAS dulu kalau memberi ucapan tahniah kepada Kristian atau disebut Happy New Year, itu membawa pada kekufuran, kerana kita pegang fatwa yang biasa dipegang oleh ulama Saudi. Tapi terkemudian dibincang dalam Majlis Syura Ulama. Saya belum cakap tajuk ini kerana saya adalah ahli Majlis Syura Ulama dulu. Dibincang perkara ini membolehkan pula untuk memberi ucapan selamat kepada penganut agama lain, bukan dengan tujuan redha terhadap agama mereka, tapi kerana itu adalah suatu tanda tolak ansur kita dalam hidup masyarakat. Jadi pandangan ini telah dipegang awal oleh kerajaan Malaysia sendiri. Pimpinan negara, dia PM ke, dia timbalan PM ke, menteri-menteri ke yang hadir program-program, kan dia adalah menteri, dia adalah kerajaan. Jadi kerajaan sikapnya berbeza kalau kita jadi pembangkang. Betul, pembangkang ni mudah. Kerajaan suka sikit, betul lah. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya
ikutkan, kami nak buka Q&A tapi masa mencemburui kita dan waktu pun dah pukul 6. Apa-apa pun insya-Allah Dr. Mazhar pun nak balik balik bila Datuk? Sekarang. Nampak? Dah standby dah tuan-tuan. Lepas bagi pendapat tak pandai duduk. Apa pun kita berikan tepukan kepada Yang Berhormat Dr. Zamri. Tepukan untuk Datuk Dr. Khairuddin. Tepukan juga untuk Datuk Dr. Mazhar, tuan-tuan dan puan-puan. And most importantly, tepukan untuk anda semua. Alright? So semoga dengan diskusi pada hari ini membuka mata kita bahawa taksub hanya akan berlaku apabila kita membutakan mata dan hati kita daripada ilmu dan kebenaran. Alright? So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.